Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu Ken. Saya ucapkan buat para penilai, Encik Simon Gihol dan Puan Caroline, Lorena David. Saya, Adeline Anthony dari PISMPB MSJKC 1, ambilan Jun 2016, akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Roda Akpa, meningkatkan penguasaan ayat aktif dan ayat pasif dalam subjek Bahasa Melayu tahun 4. Roda Akpa. Perkataan akpa merupakan singkatan bagi ayat aktif dan ayat pasif. Pengkaji menggunakan kaedah mnemonik kerana menurut Haji Muhammad Saleh 2010, kaedah ini merupakan satu kaedah yang baik untuk membantu seseorang mengingat sesuatu bahan ataupun perkara. Dan jika kita lihat pada roda akpa yang ada pada gambar, ya kelihatan seperti satu bahan iaitu bahan bantu mengajar. Jadi menurut Kasim 2009, beliau mengatakan bahawa bahan bantu mengajar mempunyai beberapa implikasi terutama sekali dalam pengajaran. Jika bahan yang dipilih dapat disesuaikan dengan elok, maka bahan tersebut dapat membantu pembacanya untuk mengingati dan memahami kandungan isi di dalam bahan bantu mengajar tersebut. Oleh sebab itu, kenapa pengkaji memilih roda akpa sebagai bahan untuk menyelesaikan masalah kajian. Kita beralih kepada pengenalan. Seperti yang kita tahu, setiap pengajaran di sekolah merujuk kepada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan pendekatan modular digunakan dalam setiap sesi pengajaran dan pengajaran. Untuk kajian ini pula, pengkaji memberi fokus kepada modul tata bahasa. Di dalam Kamus Dewan edisi keempat, tata bahasa bermaksud pengetahuan ataupun pelajaran tentang pembentukan kata dan proses pembinaan ayat. Di bawah cabang tata bahasa ini terdapat dua lagi cabang, iaitu morfologi dan sintaksis. Dan ayat aktif dan ayat pasif ini berada di dalam cabang sintaksis. Ayat aktif merupakan ayat yang mana kata kerjanya mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. Berbeza dengan ayat pasif, kata kerjanya mengutamakan objek asal sebagai ayat ataupun unsur yang diterangkan. Penyataan masalah. Semasa menjalankan praktikum fasa 1 di sebuah sekolah di daerah Tuaran, pengkaji mendapati terdapat sebilangan murid tahun 4 yang masih belum menguasai dan mahir konsep ayat aktif dan ayat pasif ini. Apabila pengkaji memberikan soalan berkaitan konsep ini, murid tidak dapat menjawab, malah mereka tidak dapat mengenal pasti dan membezakan mana satu ayat aktif dan mana satu ayat pasif. Sedangkan di SKP Semakan 2017 iaitu 5.3.3, memahami dan membina ayat aktif, di sana sudah meminta ataupun standar pembelajaran telah menetapkan bahawa murid tahun 4 perlu menguasai konsep ayat aktif dan ayat pasif ini. Kenapa ayat aktif dan ayat pasif? Selepas standar pembelajaran 5.3.3 iaitu 5.4.4, memahami dan membina ayat susunan biasa dan susunan sonsang. Ayat aktif dan ayat pasif sebenarnya saling berkaitan dengan ayat susunan biasa dan ayat susunan sonsang. Sekiranya murid-murid tidak ataupun belum mahir tentang ayat aktif dan ayat pasif dan sudah pasti untuk membina ayat susunan biasa dan ayat susunan sonsang ini sukar untuk mereka lakukan. Jadi mereka perlu mahir dan mengetahui ayat aktif dan ayat pasif terlebih dahulu. Ini adalah peserta kajian, maklumat peserta kajian.
seramai 20 peserta kajian yang telah dipilih oleh pengkaji, dan 20 peserta ini dibahagikan kepada dua kumpulan, yaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Kumpulan rawatan menerima intervensi roda akpa, manakala kumpulan kawalan tidak menerima apa-apa intervensi. Latar belakang setiap pelajar ataupun peserta kajian terdiri daripada bangsa Sino dan dusun. Terdapat seramai 5 orang pelajar peserta kajian lelaki dan 15 lagi merupakan peserta kajian wanita ataupun perempuan. Pengkaji memilih peserta kajian ini melalui peperiksaan lepas, yang mana masing-masing peserta kajian ini mendapat grade sederhana, yaitu C dan B. Kita masuk kepada objektif. Objektif yang pertama mengenal pasti keberkesanan sebelum dan selepas penggunaan roda akpa dalam meningkatkan penguasaan konsep ayat aktif dan ayat pasif terhadap murid yang menggunakannya. Yang kedua, mengenal pasti peningkatan penguasaan ayat aktif dan ayat pasif dalam kalangan murid yang menggunakan roda akpa berbanding murid yang tidak menggunakannya. Dan yang ketiga, mengenal pasti sejauh mana persepsi murid tahun 4 terhadap penggunaan roda akpa dalam peningkatan penguasaan ayat aktif dan ayat pasif. Masuk kepada soalan kajian, adakah penggunaan roda akpa dapat membantu meningkatkan penguasaan ayat aktif dan ayat pasif sebelum dan selepas penggunaannya dalam kalangan murid-murid tahun 4? Dan yang kedua, adakah kesan penggunaan roda akpa mampu meningkatkan penguasaan ayat aktif dan ayat pasif dalam kalangan murid yang menggunakannya? Dan yang ketiga, adakah pandangan murid terhadap penggunaan roda akpa dapat meningkatkan penguasaan ayat aktif dan ayat pasif? Kita masuk kepada pelaksanaan kajian. Pengkaji telah memilih model kajian tindakan Chemist and McTaggart untuk menjadi model kepada kajian yang dilaksanakan. Dan di dalam model ini terbahagi kepada 4 peringkat. Yang pertama, tinjauan awal. Kedua, merancang tindakan. Ketiga adalah melaksanakan tindakan. Yang keempat, mereflek. Okey, pada peringkat pertama, tinjauan awal. Pengkaji mendapati tinjauan awal yang dilakukan terdapat sebilangan murid tahun 4 yang tidak ataupun belum menguasai konsep ayat aktif dan ayat pasif, dan murid-murid ini tidak tahu dan tidak dapat menjawab soalan berkaitan ayat aktif dan ayat pasif. Pada peringkat seterusnya, yaitu merancang tindakan. Di sini pengkaji telah memilih untuk menggunakan roda akpa sebagai alat ataupun bahan menyelesaikan masalah yang timbul. Dan di sini juga pengkaji merancang cara pengumpulan data yang akan dibuat. Dan di sini ujian prapaskah dan borang soal selidik telah dipilih sebagai bahan yang cara untuk pengumpulan data. Dan di sini juga pengkaji menentukan skema permakahan sendiri. Okey, semasa di peringkat pelaksanaan tindakan, di sini pengkaji memilih peserta kajian, kemudian menjalankan ujian prapaskah serta memberikan intervensi roda akpa. Selepas itu, peserta kajian diminta untuk menjawab borang soal selidik, terutama sekali bagi kumpulan rawatan, dan kemudian pengkaji menganalisis dapatan kajian yang diperoleh dari ujian prapaskah dan borang soal selidik. Dan di peringkat akhir, merangkumi kesimpulan, implikasi dan cadangan penambahbaikan pada masa akan datang. Dan di peringkat ini juga, pengkaji meletakkan harapan agar kajian yang telah dilaksanakan dapat membantu mereka yang membuat kajian berkaitan ayat aktif dan ayat pasif pada masa akan datang. Ini merupakan contoh soalan ujian prapaskah dan borang soal selidik yang telah diberikan kepada peserta kajian. Kita masuk kepada dapatan kajian. Tetapi sebelum itu, ada lebih baik saya menceritakan sedikit perjalanan intervensi roda akpa yang dijalankan oleh pengkaji. Sebelum memberi intervensi, pengkaji telah bertanya kepada peserta kajian tentang ciri-ciri ayat aktif dan ayat pasif. Dan rata-rata mereka tidak dapat menjawab kerana mereka tidak tahu apa itu ayat aktif dan ayat pasif. Dan di peringkat ini juga, sebelum memulakan intervensi,
pengkaji memberi sedikit penerangan tentang roda aqua. Apakah isi kandungan roda aqua, apa bahan tersebut, dan apa kegunaan bahan tersebut. Okey, dan semasa peringkat intervensi dilakukan, pengkaji memberi pengenalan kepada ayat aktif dan ayat pasif dari segi ciri-ciri dan contoh ayat yang sesuai untuk ayat aktif dan ayat pasif. Dan selepas habis pengenalan dan murid peserta kajian di dalam kumpulan rawatan memahami, pengkaji menjalankan 2 aktiviti pengukuhan agar peserta kajian ini lebih mengingati dan lebih memahami. Dan selepas intervensi diberikan, pengkaji bertanya sekali lagi tentang ciri-ciri ayat aktif dan ayat pasif selepas selesai intervensi. Peserta kajian diminta memberikan contoh ayat yang sesuai. Ini adalah contoh sedikit sebanyak gambar pelaksanaan. Okey, kita masuk kepada soalan pertama. Adakah penggunaan roda aqua dapat membantu meningkatkan penguasaan ayat aktif dan ayat pasif? Di sebelum dan selepas penggunaannya dalam kalangan murid-murid tahun 4, dan di sini juga pengkaji menguji hipotesis, iaitu sama ada hipotesis nol ataupun hipotesis alternatif yang diterima. Kita masuk kepada jawapan untuk soalan 1 dan hipotesis. Di sini, ini merupakan jadwal keputusan dan perbezaan ujian prapaskah untuk kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Pengkaji memberi highlight untuk ujian prapaskah M7 dari kumpulan rawatan yang menerima intervensi, di mana pencapaian markah ujian pasca meningkat sebanyak 90%. Semasa ujian peserta kajian M7 ini hanya mendapat 10 markah semasa ujian pra, tetapi selepas menerima intervensi, peserta kajian M7 mendapat 100% markah betul semasa ujian pasca. Berbeza dengan peserta kajian M7 dari kumpulan kawalan, tidak ada apa-apa berlaku peningkatan pencapaian terutama di dalam ujian prapaskah, di mana murid ini hanya mendapat 70% untuk ujian pra dan ujian pasca, tidak berlaku apa-apa peningkatan. Dan ini adalah perbezaan skomin. Pengkaji telah melakukan mengira perbezaan skomin peserta untuk ujian pra dan ujian pasca baik kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Ini merupakan jadwal dan pengkaji telah memindahkan maklumat itu di dalam bentuk cartaba. Ini adalah cartabanya, dan apabila kita melihat kepada cartaba perbezaan pencapaian kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan untuk ujian pra dan ujian pasca, kalau kita lihat kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan untuk ujian pra tidak banyak perbezaannya. Ini bermaksud tahap pengetahuan peserta kajian sewaktu menjawab ujian pra adalah sama. Pengetahuan mereka tentang ayat aktif dan ayat pasif itu masih rendah. Dan selepas ujian pasca berlaku peningkatan, tetapi untuk kumpulan rawatan peningkatan yang berlaku sebanyak 94% peningkatan yang berlaku di ujian pasca untuk kumpulan kawalan berbanding kumpulan kawalan hanya 82% sahaja. Jadi ini menunjukkan kumpulan rawatan lebih meningkat pencapaiannya. Ini pula perbezaan pencapaian markah ujian prapaskah baik kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Untuk kumpulan rawatan lebih 50% perubahan peningkatan yang berlaku, manakala kumpulan kawalan pula hanya 36% yang berlaku. Ini bermakna
ataupun dapat disimpulkan bahwa penggunaan roda AKPA ini dapat membantu meningkatkan penguasaan ayat aktif dan ayat pasif selepas peserta kajian kumpulan rawatan menggunakannya, sekaligus menunjukkan hipotesis nul ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yaitu terdapat perbezaan yang ketara sebelum dan selepas penggunaan roda AKPA dalam membantu murid-murid tahun 4 meningkatkan penguasaan ayat aktif dan ayat pasif. Kita masuk kepada soalan kedua. Adakah kesan penggunaan roda AKPA mampu meningkatkan penguasaan ayat aktif dan ayat pasif dalam kalangan murid yang menggunakannya? Di sini pengkaji menggunakan tahap yaitu lemah, sederhana, dan cemerlang untuk menilai kesan roda AKPA ini dalam meningkatkan pencapaian peserta kajian. Kalau kita lihat kepada jadwal yang pertama, yaitu perbezaan tahap pencapaian dalam ujian pra bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Di peringkat ini, pada tahap cemerlang, kedua-dua kumpulan tidak dapat mencapainya. Lebih banyak mereka mencapai pada peringkat sederhana, dan lemah ada sebilangan pelajar yang mencapai peringkat lemah. Tetapi apabila kita melihat kepada perbezaan tahap pencapaian dalam ujian pasca, bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan, bagi kumpulan rawatan menunjukkan 100% pelajar ataupun peserta kajian yang mencapai tahap cemerlang. Manakala untuk kumpulan kawalan pula hanya 70% yang mencapai tahap cemerlang dan terdapat 30% lagi yang mencapai peringkat sederhana. Yang ini bermaksud dapat disimpulkan bahwa melalui peningkatan peratusan pencapaian yang ditunjukkan, penggunaan roda AKPA mampu meningkatkan kesan penguasaan ayat aktif dan ayat pasif dalam kalangan peserta kajian kumpulan rawatan berbanding kumpulan kawalan yang tidak menggunakannya. Ini pula soalan ketiga, apakah pandangan murid terhadap penggunaan roda AKPA dalam meningkatkan penguasaan ayat aktif dan ayat pasif? Okey, ini merupakan carta untuk persepsi murid tahun 4 terhadap penggunaan roda AKPA dalam meningkatkan penguasaan ayat aktif dan ayat pasif. Sekiranya kita lihat kepada carta yang ditunjukkan, hampir ke semua soalan ataupun item soalan yang ada, yaitu sebanyak 10, hampir ke semua murid menjawab setuju dan sangat setuju. Mereka bersetuju bahawa roda AKPA ini sangat-sangat membantu mereka. Kecuali pada soalan yang ketiga, kecuali soalan item yang ketiga, adakah anda rasa ayat aktif dan ayat pasif ini susah selepas menggunakan roda AKPA? Dan di sini mereka menjawab tidak setuju. Tidak setuju mendapat dijawab lebih ramai oleh peserta kajian, dan ini bermakna mereka tidak setuju dengan persoalan tersebut. Adakah anda rasa ayat aktif ini dan ayat pasif susah selepas menggunakan roda AKPA? Dan apabila mereka menjawab tidak setuju, ini bermakna mereka berasa ayat aktif dan ayat pasif ini adalah senang selepas menggunakan roda AKPA. Jadi ini adalah contoh hasil jawapan soal selidik yang dijawab oleh peserta kajian, dan dapat disimpulkan bahawa persepsi murid terhadap roda AKPA menunjukkan bahawa mereka bersetuju yang roda AKPA membantu mereka dalam meningkatkan penguasaan ayat aktif dan ayat pasif. Ini merupakan cadangan penambahbaikan pada masa akan datang yang dicadangkan oleh pengkaji. Terdapat 2 cadangan penambahbaikan. Yang pertama, roda AKPA versi PowerPoint dan menambah ruangan cadangan atau pandangan murid tentang roda AKPA dalam borang soal selidik. Roda AKPA versi PowerPoint. Seperti yang kita tahu, roda AKPA pada masa ini bersaiz kecil dan hanya dapat melibatkan seramai 3 hingga 5 orang murid sahaja menggunakannya. Oleh sebab itu, pengkaji memilih untuk membuat roda AKPA versi PowerPoint digital interaktif, di mana apabila pengkaji menggunakan PowerPoint ini, lebih ramai
murid dapat menggunakannya dan terlibat dan menimba ilmu melalui roda akpa versi PowerPoint ini, terutama sekali untuk konsep ayat aktif dan ayat pasif. Selain itu, pengkaji juga dengan PowerPoint yang dilakukan, pengkaji senang untuk membuat pembetulan ataupun penambahbaikan dari semasa ke semasa dengan memperbanyakkan activity ataupun menambah isi di dalam PowerPoint tersebut. Selain itu, pengkaji dapat berkongsi PowerPoint tersebut dengan guru-guru yang lain. Oke, kita masuk pada cadangan yang kedua, yaitu menambah ruangan cadangan ataupun pandangan murid tentang roda akpa dalam barang soal selidik. Di sini apabila sekiranya pengkaji meletakkan ruangan cadangan dan pandangan murid, kita dapat tahu sama ada roda akpa ini membantu mereka ataupun tidak. Mereka dapat meluahkan rasa hati mereka di dalam ruangan cadangan ini tentang adakah roda akpa ini baik untuk mereka, ataupun kita dapat juga tahu bagaimana sesi pengajaran ataupun PDP yang boleh dilaksanakan pada masa akan datang, cara yang lebih menarik, cara yang lebih menarik murid-murid untuk mempelajari sesuatu. Di sana murid-murid boleh memberi cadangan dan pandangan mereka lah. Oke. Untuk rumusan, kajian yang dilaksanakan berjaya mencapai objektif dan menjawab setiap soalan berkaitan roda akpa. Yang pertama, kumpulan rawatan menunjukkan peningkatan yang tinggi pada ujian pasca berbanding kumpulan kawalan yang tidak menerima apa-apa intervensi, dan persepsi peserta kajian yang menerima intervensi roda akpa menunjukkan bahwa mereka memahami konsep ayat aktif dan ayat pasif dengan baik. Ini membuktikan roda akpa membuktikan bahwa bahan bantu mengajar seperti roda akpa ini mampu meningkatkan pemahaman murid tentang sesuatu topik yang dipelajari. Ini merupakan rujukan, dan sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.